Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ciri-ciri kumpulan sesat dan ajaran sesat yang mungkin ada pada mana-mana kumpulan, apabila wujudnya golongan yang ta'assub dan ghulu kepada ketua dan pimpinan mereka. Kita lihat pada golongan Syiah, mereka ada keyakinan imam-imam yang maksum. Mereka mempercayai bahawa imam-imam mereka adalah imam yang tidak berbuat dosa, menerima ilham dan wahyu daripada Allah. Maka sebab itu imam-imam Syiah ini pangkatnya sangat tinggi. Tidak diberi gelaran Al-Fadil, tidak diberi gelaran Sahibus Samahah, tetapi imam-imam Syiah diberikan gelaran seperti Ayatullah, Hujjatul Islam, Hujjatul Balighah, Ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu gelaran pada imam-imam Syiah. Kerana mereka begitu mengagungkan imam-imam mereka, sehingga dipanggil imam-imam mereka sebagai imam maksum. Itulah ajaran yang dipanggil Syiah Isna Asyar atau Syiah Imamiyah. Mereka perlu ada imam pada setiap zaman. Begitu juga kita lihat pada golongan tarikat, golongan ahli sufi yang ghulu dan sesat apabila mereka mengangkat khalifah atau mempunyai ketua-ketua yang dipanggil sebagai guru mursyid. Dan guru-guru mursyid ini dianggap sebagai orang yang akan memandu mereka menuju kepada rahmat Allah dan keredaan Allah. Maka dianggap untuk mencapai makam yang tinggi mesti dibimbing oleh guru-guru mursyid. Maka sebab itu muslimin dan muslimat, mereka memanggil jalan mereka menuju Allah sebagai suluk, dan mereka memanggil diri-diri mereka itu sebagai murid yang berada di atas jalan salik. Salik tu mana jalan? Salik tu jalan nak menuju kepada Allah, dibimbing oleh guru-guru yang mursyid. Yang mursyid maknanya yang mendapat panduan daripada ilahi. Ini adalah contoh ajaran-ajaran sesat, tuan-tuan. Ajaran yang ghulu kepada guru-guru dan kepimpinan dan pemimpin mereka. Mana-mana kumpulan yang ta'assub, fanatik kepada pemimpin, mereka mempunyai ciri-ciri kesesatan. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah tidak pernah dididik untuk fanatik dan ta'assub pada pemimpin, apatah lagi kepada ketua atau imam atau guru dan sebagainya. Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah membantah, menolak dan menjawab dan memperbetulkan dan memilih pendirian yang berbeza dengan gurunya Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal pada tahun 241 Hijrah memilih pendapat yang berbeza dengan gurunya Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah mempunyai pendapat yang berbeza dengan ramai sekian tabi'in, sehingga kan sebagian ulama seperti Imam Al-Auza'i begitu membenci dan menentang Imam Abu Hanifah. Begitulah sikap ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada istilah ta'assub dan fanatik pada guru-guru. Tidak ada istilah fanatik dan ta'assub pada guru-guru, kecuali penghormatan, kecuali akhlak dan adab hasanah, akhlak karimah, akhlak hasanah. Tetapi tidak ada sekali-kali sifat ghulu dan fanatik yang dipanggil sebagai ta'assub kepada guru-guru yang diangkat oleh mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal pada tahun 93 Hijrah, bahawa kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin bangkit berdiri memuliakan Nabi. Kami sangat ingin
bangkit berdiri memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda datang kepada kami, tetapi kami tidak melakukannya karena kami mengetahui akan kebencian baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang sedemikian. Bahkan disebut di dalam hadis Muslim, Nabi SAW memberikan amaran dan ancaman api neraka kepada orang yang suka orang lain bangkit daripada tempat duduk masing-masing, lalu memberikan tempat duduk kepada dirinya, dan dia duduk di tempat tersebut dengan api neraka. Maka sebab itu Nabi SAW, sekiranya ada orang sedang duduk di satu tempat atas kerusi dan sebagainya, lalu bila Nabi datang dan dia bangkit, dia menyuruh Nabi duduk di tempatnya, Nabi tidak akan duduk. Bahkan perbuatan itu dicela dalam Islam dan dicela dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita sedang duduk dalam atas kerusi dalam satu majlis, datang tok guru, datang ustaz, datang ketua kita bangkit daripada kerusi bagi dia duduk tempat kita. Kalau dia suka hal yang demikian, Nabi SAW mengancamnya dengan ancaman api neraka. Kalau dia suka benda tu, maka sahabat tak buat macam tu kepada Nabi. Maka bagaimana kita boleh melihat ajaran-ajaran sesat yang memakai sorban dan jubah, kononnya mengikut sunnah, tetapi jahil tentang sunnah Nabi dan jahil tentang amalan-amalan yang disukai dan dibenci oleh Nabi SAW. Tidak lain dan tidak bukan kerana mereka sebenarnya benar-benar jahil dan jauh daripada apa yang diajar oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW mendidik para sahabat, mendidik generasi sahabah dengan didikan Al-Quran. Nabi melahirkan sekumpulan orang-orang yang beriman untuk bersama-sama dengan baginda untuk memikul amanah agama Allah. Sehingga kan terdapat nasyid dan syair yang disebut di dalam riwayat-riwayat hadis dalam peristiwa Khaybar, yang disebut riwayat di dalam peristiwa Ahzab, yang disebut dalam riwayat peristiwa Uhud dan Badar. Bagaimana Nabi SAW turun padang bersama para sahabat, bersusah payah memikul batu, membersihkan kawasan dan melakukan kerja-kerja kasar bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Antara riwayat yang masyhur dalam kisah peperangan Ahzab, ketika mana mereka menggali parit, peperangan Ahzab juga disebut sebagai perang Khandaq, perang parit. Dipanggil Ahzab kerana ada banyak parti, banyak hizbi, banyak kumpulan yang menyerang umat Islam pada waktu itu. Bila mana digali parit, para sahabat mengangkat batu dan sebagainya, Nabi SAW turut mengangkat batu, diletakkan di atas bahu baginda SAW. Sehingga Nabi turut berlapar, Nabi turut bersusah payah bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana pula dengan pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan sesat hari ini? Kita melihat ketua-ketua mereka berada dalam rumah yang mewah, menaiki kenderaan-kenderaan yang mewah, tidak pernah turun padang bersama-sama ahli bawahan dan sebagainya. Dari situ kita sudah melihat petanda-petanda kesesatan sesuatu gerakan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW tidak membentuk pengikut. Nabi SAW tidak membina anak-anak murid dan pentaksub-pentaksub. Tetapi Nabi SAW membina para sahabat, membina sahabat, membina rakan, membina golongan yang disebut sebagai as-sahabah laisa murid. Nabi membina sahabat, bukan murid dan pelajar. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi ada yang berusia seperti Abu Bakr. Di kalangan sahabat Nabi ada yang muda seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya.
Nabi membina para sahabat. Nabi tidak pernah merekrut, mendoktrinkan wala dan ta'assub secara membabi buta kepada manusia. Sebaliknya Nabi SAW mendidik para sahabat dengan akhlak yang mulia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka di antara ciri-ciri ajaran yang sesat dan doktrin yang sesat dapat dinilai oleh akal yang sihat. Maka sebab itu pentingnya kita memiliki akal yang sihat untuk melihat kesesatan suatu kumpulan. Penting bagi kita memiliki hati nurani yang sejahtera untuk melihat kesesatan satu gerakan. Dan penting bagi kita untuk memiliki fitrah yang bersih dan fitrah yang lurus untuk mengetahui kesesatan sesuatu kumpulan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah,